Hai, Assalamualaikum guys. Okey, kali ni kita nak pergi kepada penunjuk ekonomi yang kedua, iaitu inflasi. Sebelum ni kita belajar pasal IHP ataupun Indeks Harga Pengguna. Indeks Harga Pengguna dia ada kena-mengena dengan inflasi. Sebab apa? Sebab daripada indeks harga pengguna lah kita boleh tahu yang dia ada negara tu ada inflasi ataupun tidak. Sebab apa? Sebab kalau nak kira inflasi, korang kena pakai IHP. Contoh macam ni. Nak kira inflasi. Inflasi ni dikira dalam percentage tau, peratus. So, peratus tu adalah kadar inflasi. Kadar inflasi tu adalah peratus perubahan tingkat harga umum. So, kalau nak kira peratus perubahan tingkat harga umum ataupun kadar inflasi, kita kena pakai IHP. Contoh macam ni, IHP tahun semasa tolak IHP tahun sebelum bahagi IHP tahun sebelum. So, darab dengan 100 then you akan dapat kadar inflasi. Okay? So, inflasi ni apa sebenarnya? Kalau korang tengok dekat buku teks, maksud inflasi, macam sebelum ni saya dah bagi tahu dah. Inflasi tu adalah kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam sesebuah ekonomi. So, kalau harga barang dan perkhidmatan tu meningkat je, secara berterusan tak turun-turun, itu kita panggil inflasi. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil inflation. Okey, so macam sekarang ni korang boleh tengok, ini adalah contoh kadar inflasi dekat negara kita daripada tahun 2005 sampai tahun 2015. Kalau macam ni, sekejap naik, sekejap turun. Ni dalam percentage ni, 2.96% pergi ke 3.61%. Ni semua adalah kadar inflasi. Okey, kadar inflasi ni, ada kadar inflasi yang sederhana, ada kadar inflasi yang merangkak ataupun merayap. Merangkak ataupun merayap ni macam inflasi dia agak teruk tapi tak teruk. Macam dia tak teruk sangat lah tapi agak teruk macam tu lah. Lepas tu dan juga inflasi melampau. Inflasi melampau ni adalah inflasi yang tak terkawal. Kita tak boleh nak kawal kadar inflasi tu. Terlampau tinggi, itu kita panggil hyperinflasi. Inflasi sederhana ni dalam rate dia, kadar inflasi dia antara 2 hingga ke 3%. Okey, kadar inflasi kalau 2 hingga ke 3% itu kira macam okey lah, biasa je. Tapi kalau lebih daripada 3, contohnya 4 ke 5%, maksudnya inflasi tu macam agak teruk sikit lah, tak best lah. Macam tak bagus lah. Lepas tu kalau yang paling teruk hyperinflasi tu dia boleh mencapai lebih daripada beratus-ratus lah, dia dalam ratus-ratus persen inflasi lah tu, maksudnya hyperinflasi. Tak bagus, okey? Contoh macam dekat negara kita, korang nak tahu tak negara kita berapa kadar inflasi dia? Okey, kejap saya tunjuk. Kalau korang tengok dekat sini, ini adalah kadar inflasi dekat negara kita selama 5 tahun lah, daripada tahun 2017 sampai tahun 2021. Okey, kalau korang tengok dekat sini, dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Okey, kadar inflasi yang paling tinggi pada tahun 2021. Range dia dalam kadar peratus dia lebih daripada 4%. So, tak bagus lah. Kalau korang tengok pada November 2021, tahun lepas lah, kadar inflasi pada 3.3%. Maksudnya kira okey lah lagi, boleh dikawal lah lagi kan. Negara kita sebenarnya sekarang ni tengah mengalami inflasi. Tapi sekarang ni kebanyakan negara, mostly kebanyakan negara ada inflasi. Dan kalau korang nak tahu, USA, United States of America, dia punya inflasi lagi tinggi daripada negara kita. Saya rasa dalam 6% macam tu lah. Okey, banyak sebenarnya negara maju yang inflasi dia lagi tinggi daripada kita. Kita ni kira okey jugalah inflasi kita ni. Kalau korang nak tahu negara yang paling teruk ada inflasi ataupun mengalami hyperinflasi adalah negara Venezuela. Venezuela kot, tak silap saya kan. Venezuela ni dia punya inflasi dia teruk sampai 600 lebih persen dia punya kadar inflasi dia. Kalau korang tengok dekat sini, Venezuela ni dia punya mata wang tu memang, dia punya duit kertas tu memang dah tak berguna langsung. Budak-budak boleh main duit kertas tu macam buat permainan, boleh dibakar. Diorang memang dah tak guna dah mata wang, apa dia panggil, mata wang Bolivar. Dia pakai mata wang Bolivar. Sebab memang dah teruk gila. Okay, mata wang tu memang dah tak boleh gunakan. Biasanya sekarang ni diorang pakai mata wang
peso ataupun dolar, USA dolar untuk diorang teruskan hidup lah. Memang sangat teruk negara Venezuela ni. Inflasi dia, inilah kita panggil hyperinflasi. Okay guys, kalau korang nak tahu, ada 3 jenis inflasi yang korang kena belajar, okay? 3 jenis inflasi tu adalah, yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil demand pull inflation. Yang kedua, inflasi tolakan kos ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris adalah cost pull inflation. Dan yang ketiga, inflasi diimport ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil imported inflation. Okay. So, kita kena ambil tahulah apa perbezaan antara ketiga-tiga jenis inflasi ni. Okay guys, kita pergi kepada jenis inflasi yang pertama, iaitu inflasi tarikan permintaan. Okay. So, korang kena tahu kalau inflasi tarikan permintaan ni, inflasi tu berlaku adalah disebabkan oleh permintaan. Permintaan lebih daripada penawaran. Okey. So, kalau permintaan terlebih-lebih tapi stok tak ada, penawaran kurang, so dia akan menyebabkan inflasi. Macam negara kita sekarang ni, negara kita dalam fasa nak beralih ke fasa endemik. Di mana kalau korang tengok sekarang ni, tak ada lagi sekatan perjalanan antara negeri, kita dah boleh rentas negeri. Lepas tu banyak sektor ekonomi telah dibuka. So bila sektor ekonomi semakin rancak, itu akan meningkatkan permintaan dalam kalangan masyarakat. So bila permintaan meningkat tapi penawaran berkurang, itulah yang akan menyebabkan inflasi, iaitu inflasi tarikan permintaan. Okey. So, inflasi tarikan permintaan ni wujud apabila ekonomi dalam sesebuah negara tu mencapai tingkat guna tenaga penuh. Kalau ekonomi negara tu mencapai tingkat guna tenaga penuh, bermaksud semua sumber ekonomi dalam negara tu telah digunakan. Contohnya, ekonomi tu telah menggunakan sumber faktor buruh dan juga bahan mentah. Bila semua telah digunakan, dia akan menyebabkan satu keadaan di mana berlakunya ketidakupayaan ekonomi. Sumber ekonomi tak cukup tapi permintaan meningkat, permintaan banyak. Sebab apa negara tu tak boleh nak menampung permintaan. Permintaan terlebih-lebih, penawaran berkurang, sumber ekonomi tak cukup. So dia tak dapat tingkatkan lagi, dia tak dapat nak keluarkan barang, nak hasilkan barang sekali banyak tau. Dia tak dapat tingkatkan lagi pengeluaran dia dengan cepat. Okay, sebab tu dia susah nak keluar. Dia susah nak meningkatkan tingkat pengeluaran dengan cepat. Sebab tu berlakunya inflasi tarikan permintaan. Okey. So korang kena tahu apa punca berlakunya inflasi tarikan permintaan ni. Ni dia ada 2 punca guys. Okey, dia ada 2 punca. Okey. 2 punca tu, yang pertama adalah disebabkan oleh pendapatan. Pendapatan. Punca dia adalah pendapatan. Dan yang kedua disebabkan oleh penawaran wang. Pendapatan dan penawaran wang. Okey, apa kaitan dia? Okey, kalau pendapatan. Pendapatan ni contohnya dia berlaku bila mana ekonomi, pertumbuhan ekonomi dalam negara tu tinggi. So, bila pertumbuhan ekonomi dalam negara tu tinggi, ekonomi berkembang dengan bagus dekat dalam sebuah negara tu, pendapatan penduduk, pendapatan masyarakat meningkat tau. Bila pendapatan kita meningkat kan, kita banyak duit lah nak beli barang apa semua kan. So itu menunjukkan kuasa beli pengguna meningkat. Bila kuasa beli pengguna meningkat, bermaksud kita nak beli barang, semua barang kita nak beli. Permintaan kita ni tinggi lah. Bermaksud permintaan dalam masyarakat tu tinggi. Okey? Bila kuasa beli meningkat, bermaksud permintaan masyarakat turut meningkat. Permintaan dalam pasaran juga turut meningkat. Bila permintaan meningkat, itu yang menyebabkan inflasi tarikan permintaan. So punca dia adalah dari segi pendapatan. Berlakunya peningkatan dalam pendapatan individu ataupun pendapatan penduduk lah. Okey, yang kedua, sebab apa berlakunya inflasi tarikan permintaan adalah disebabkan penawaran wang ataupun money supply. Bekalan wang dalam negara tu banyak. Disebabkan apa? Disebabkan oleh perbelanjaan kerajaan. Okey, kerajaan bajetkan. Macam kita ada belanjawan peribadi, kerajaan pun ada belanjawan. Contoh belanjawan negara. Kerajaan pun dia listkan juga berapa dia punya pendapatan, berapa dia punya perbelanjaan. Okey, dalam bajet itu mungkin kerajaan memperuntukkan perbelanjaan yang lebih banyak lebih banyak daripada biasa.
perbelanjaan dia tu terlebih-lebih daripada yang sepatutnya. So, bila perbelanjaan dia terlebih, itu yang menyebabkan inflasi. Sebab apa tahu? Okey, contoh. Kalau kerajaan memperuntukkan dana yang besar, yang banyak, dia bagi dana banyak kepada bank perdagangan. So, bila bank perdagangan ni dia banyak duit, banyak bekalan, so dia boleh senang, dia senang nak bagi masyarakat pinjam duit. Dia bagi senang, dia senang nak bagi kita pinjam duit. So, bila kita senang nak pinjam duit, so itu akan meningkatkan kuasa beli pengguna. Kuasa beli kita akan meningkat. So, kita lagi senang nak beli barang. Bila kita senang nak beli barang, kuasa beli meningkat, permintaan turut meningkat disebabkan oleh kemudahan kredit yang diberikan. Bila kita senang pinjam duit, maka permintaan dalam pasaran pun turut meningkat disebabkan oleh kuasa beli yang semakin meningkat. Itulah dia punya relationship dia, okey, dari segi pendapatan dan juga penawaran wang, okey. Okey, kita pergi kepada jenis inflasi yang kedua, iaitu inflasi tolakan kos. Okey, inflasi tolakan kos ni, inflasi tu berlaku disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran. Kos yang terlibat tu adalah kos pengeluaran. Kos pengeluaran macam sebelum ni, masa form 4 korang dah belajar kan? Contohnya kos tetap, kos berubah. Tu semua adalah kos pengeluaran lah. So, bila kos pengeluaran ni meningkat, dia akan menyebabkan inflasi. Okey, kos pengeluaran tu contohnya macam bahan mentah, kos buruh, tu semua adalah kos, okey. So, kos pengeluaran ni bila meningkat, dia menambah beban kepada pengeluar. Dia menambah beban kepada pengeluar, di mana kalau pengeluar tampung kos pengeluaran tu, dia akan rugi. So, apa cara pengeluar buat? Pengeluar ni dia tak nak rugi tau. Dalam masa yang sama, dia nak kekalkan dia punya margin keuntungan. Margin keuntungan tu dia nak kekalkan. So, macam mana dia nak buat? Dia nak kena tampung kos pengeluaran. Dalam masa yang sama, dia nak kekalkan margin keuntungan dia. Margin keuntungan tu contohnya macam dia nak untung daripada produk dia tu contohnya dalam 20% ke 10% ke 5% ke. So, dia ada persen-persen. Itulah margin keuntungan. Peratus keuntungan dia lah. Okay, kalau korang tengok dekat sini, kalau korang tengok kat sini, margin keuntungan ialah nisbah keuntungan dibandingkan dengan hasil jualan. Okay? So, dia nak kekalkan dia punya margin keuntungan itu, berapa persen keuntungan. Dia nak kekalkan tanpa dia tanggung kos pengeluaran yang semakin meningkat. So, apa cara dia buat? Dia akan pindahkan kenaikan kos pengeluaran tu kepada pengguna. Macam mana cara dia pindahkan kenaikan kos pengeluaran tu adalah dengan cara dia naikkan harga jualan. So, dia jual barang tu dengan harga yang lebih tinggi. So, bila dia jual barang dengan harga yang lebih tinggi, so dia dapatlah tampung kos pengeluaran. Dalam masa yang sama, dia dapat kekalkan margin keuntungan. So, bila harga barang semakin meningkat disebabkan oleh tindakan pengeluar tu, itulah yang menyebabkan inflasi tolakan kos. Contoh lah saya bagi, katakanlah kos, okey, kalau katakanlah kos dia dalam RM100. Kos dia dalam RM100. Okey, lepas tu dia punya margin keuntungan, margin keuntungan tu dia ambil dalam 10%. So, berapa harga dia jual? Dia jual dengan harga berapa? Dia jual dengan harga RM110. RM110. Keuntungan ni maksudnya 10% daripada RM100 ni adalah RM10. 10% daripada RM100 ni adalah RM10. So, 100 tambah RM10 dapatlah RM110. Dia jual harga barang tu dengan harga RM110 kan? RM110 dia jual, tolak dengan harga kos dia ni 100, dapatlah untung dekat dia RM10. Okey, katakanlah harga kos dia ni meningkat. Harga kos dia tu meningkat daripada 100 jadi RM110. Harga kos meningkat sebanyak RM10. Dia meningkat. So, kalau dia jual dengan harga RM110 juga, dia dapat untung tak? Dia tak dapat. Kiranya dia jual pada harga kos. Kalau dia jual pada harga kos, dia tak dapat untung langsung. So, apa dia buat? Dia akan pindahkan RM10 kenaikan kos tu, pindahkan kepada pengguna, di mana dia akan naikkan harga jualan ni ditambah lagi RM10. So,
harga yang dia jual tu, harga jualan tu meningkat jadi RM120. Harga meningkat kan? Okey, tapi dia dapat tak untung RM10 kalau dia jual RM120 ni? Yes, 120 tolak dengan harga kos tu 110, dapatlah untung dia RM10. Dia still juga dapat untung RM10 dengan cara dia naikkan harga jualan. Itulah cara dia. So, bila dia naikkan harga jualan, itulah menyebabkan inflasi tolakan kos. Jenis inflasi yang seterusnya yang last sekali adalah inflasi diimport. Inflasi diimport ni maksudnya inflasi tu berlaku disebabkan oleh harga barang dan perkhidmatan yang diimport daripada luar negara tu meningkat. Harga barang yang diimport tu meningkat. Itu yang menyebabkan inflasi diimport. Okey. Barang yang kita import daripada luar negara tu, contoh kalau kita beli barang daripada luar negara, itulah kita panggil barang import. Kita import maksudnya kita beli barang daripada luar negara. Okey. Barang yang kita beli tu tak kisahlah barang siap ataupun barang separuh siap ataupun kita panggil sebagai barang perantaraan. Barang perantaraan tu barang separuh siap lah. Kiranya barang yang sampai kita tu tak siap lagi, kita kena tambah beberapa bahan lain supaya dia jadi bahan siap. Macam tu. Okay? Tak kisahlah dia bahan siap ke ataupun barang perantaraan ataupun bahan mentah raw material. Okey, so barang-barang tu semua bila harga dia meningkat, bila kita importkan harga dia meningkat, itu menyebabkan inflasi diimport. Okey, contoh kalau macam barang siap. Okey, kita beli barang siap daripada luar negara. Barang tu bila kita sampai dekat negara kita, kita terus jual je. Nama pun barang siap kan. Barang tu dah memang siap. Sampai je dekat negara kita, kita terus jual. Tapi harga meningkat. So, bila harga meningkat, harga yang diimport tu meningkat. Katakanlah selalu kita order satu barang tu dalam 100. Lepas tu tiba-tiba harga naik jadi 150. So, takkanlah kita nak jual pada harga yang sama. So, pengeluar akan naikkan harga. So, berlakunya kenaikan harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran tempatan. Harga, bila kita jual balik dekat negara kita, kita akan jual dengan harga yang lebih tinggi sebab harga barang yang diimport tadi meningkat. Okey, sama juga kalau kita order barang yang bahan mentah ataupun barang perantaraan yang separuh siap tu kan. So bila kita order barang macam tu, dia akan menyebabkan kos pengeluaran yang ditanggung oleh pengeluar tu meningkat. Dia lebih kurang macam tolakan kos. Bila kos pengeluaran meningkat, so pengeluar terpaksa naikkan harga. Okey. So, apa punca terjadinya inflasi diimport ni? Okey, dia ada dua punca. Punca yang pertama, sama ada negara pengeksport tu maksudnya negara yang kita beli barang daripada dia lah. Negara yang kita import barang daripada negara tu. Itu kita panggil negara pengeksport lah. Okey, negara pengeksport tu mengalami inflasi juga. Kalau negara yang kita import barang daripada negara tu, negara pengeksport tu ada inflasi, so, dia akan naikkan harga barang kan disebabkan inflasi kan. So, dia akan bagi kesan kat kita jugalah. Macam tu. Dan lagi satu punca dia adalah disebabkan nilai mata wang kita jatuh. So, bila nilai mata wang kita jatuh, walaupun negara pengeksport tu tak mengalami inflasi, tapi kita still kena bayar dengan harga yang tinggi. Sebab bila kita convert dengan nilai mata wang nilai mata wang diorang lagi tinggi, so kita bayar lagi mahal lah. Macam tu, okey. Secara kesimpulannya, saya boleh simpulkan dekat sini. Okey, inflasi dia ada 3 jenis. Korang hafal je, korang ingat je. Permintaan. Permintaan, iaitu tarikan permintaan, lepas tu kos, inflasi tolakan kos dan inflasi diimport. Okey. So, permintaan ni tarikan permintaan ni adalah disebabkan permintaan, dan inflasi tolakan kos ni disebabkan oleh kos pengeluaran, dan inflasi diimport ni adalah disebabkan oleh kenaikan harga barang dan perkhidmatan yang diimport tu meningkat. Itulah yang korang kena faham pasal inflasi, jenis-jenis inflasi ni. Okey. So, next nanti saya akan terangkan apa kesan-kesan kalau berlakunya inflasi. Okey? Jumpa next video.